Hai guys, ini adalah video sambungan bagi full engine overhaul part 2. Alright, selepas saya rendam dalam tong ajaib selama 3 hari, lepas tu tembak lagi pakai water jet, kemudian part mana yang boleh spray, saya pakai Samurai Hitem dan macam ni lah hasil dia. Tak terkecuali, gearbox ni pun saya bersihkan juga. Betul lah macam yang kita expect, crankshaft ada makan sikit. Bila saya rasa dengan kuku, terasa tahu permukaan dia dah ada alur dan sedikit kasar. So nak tak nak, kita kena keluarkan lagi sikit modal, hantar ke engineering untuk di skim. So ini dia result selepas skim crankshaft. Kedai engineering charge saya RM90 untuk buat benda ni. Macam yang anda nampak, surface dia dah bersih, licin, smooth je. Ini yang kita nak. Anda kena tahu, bila dah skim, mestilah surface crankshaft tu dah nipis sikit kan. So, kita kena beli cone rod dan main bearing oversize. Dah tak boleh pakai yang standard punya. Untuk kes ni, saya pakai bearing size 0.25. Macam mana nak tahu size apa yang patut anda beli? Sebab selain standard, ada 0.25 yang macam kita pakai sekarang ni. Ada lagi 0.50 dan 0.75. Jangan risau, itu kedai engineering yang akan bagi tahu nanti size bearing apa yang patut anda beli. Sekarang, kita tengok pula condition liner block. Untuk kes ni, keempat-empat liner nampaknya tak ada calar. Adakah maksudnya tak perlu ribo dan oversize piston? Tak semestinya juga. Kadang-kadang dinding liner tu dah haus. Jadi paling cantik kita kena ukur gap clearance piston ring dulu. Kalau diikutkan manual book engine 4G13 Iswara ni, clearance gap bagi piston ring nombor 1, julat dia mestilah berada antara 0.2 sampai 0.35 mm. Itu yang paling cun. Kita ukur salah satu ring je cukup, tak payah buat tiga-tiga. Sebagai comparison, ini adalah ring yang lama. Kita tolak dia sikit pakai piston supaya ring duduk sama rata. Dengan menggunakan filler gauge, saya start ukur dulu dengan 0.3. Okey, 0.3 terlalu longgar. 0.4 pun still longgar juga. 0.5 longgar juga. 0.6 longgar. Next 0.7. Ni baru ada rasa ada resistance sikit, tapi still dah jauh dari factory recommended, iaitu mestilah antara 0.2 sampai 0.35 mm sahaja. Keluarkan ring yang lama, sekarang kita try ukur pula ring yang baru. Ring yang baru ni saya start dulu dengan 0.2. Okey, longgar. 0.3 dah start ada rasa sikit resistance. 0.4 ngam-ngam sui. Nak masuk dekat celah pun dah rasa ketat. So kita andaikan lebih kurang 0.35 mm je. Ambil dia punya average dia. Sebab nak masuk 0.4 dah tak boleh. Kita ulang proses yang sama, tapi kali ni kita ukur area tengah liner pula. Result tetap sama antara 0.3 sampai 0.4. Lagi sekali kita ukur pada area bawah liner pula. Ini yang paling last. Pun sama, result tetap sama antara 0.3 sampai 0.4. Of course lah anda kena ukur keempat-empat liner. Untuk kes ni kesemua liner saya dapat bacaan yang sama dan gap clearance rings dalam spek yang disyorkan kilang, iaitu antara 0.2 sampai 0.35. Misal kata kalau bacaan antara atas, tengah dengan bawah tu tak sama, maksudnya blok dah lonjong dan anda kena ribo bagi dia sama rata balik. Untuk kes ni blok dalam keadaan yang baik, cukup sekadar tukar piston ring yang baru je. Alright, sekarang kita dah ready untuk pemasangan. Alang-alang enjin dah turun, paling cantik sekali harung tukar terus water jacket yang baru. Saya ambil copper punya, sebiji RM8 dekat spare part. Total ada 8 biji kena beli. Tips nak pasang water jacket yang baru, kita wajib sapu gam dekat keliling dia. Tapi sebelum tu, pastikan anda gosok sikit rumah dia ni, bagi rata dan licin supaya water jacket tu tak bocor kemudian hari. Saya gosok pakai kertas pasir grade 2000 halus punya. Lapik sikit pakai tisu atau surat khabar pun boleh. Lepas tu ketuk agak-agak je bagi dia masuk. Kalau anda ketuk kuat sangat, takut water jacket tu dijatuh pula ke dalam. Kalau macam ni kira perfect lah. Yang penting jangan sengit. Buat juga benda yang sama dekat lagi 3 lubang tu. Ini adalah sebelum dan selepas. Sebelah yang bertentangan ni pun sama, sebelum dan selepas. Lagi sekali double check ke semua water jacket. Make sure dah pasang kemas-kemas, tak ada sengit, jangan terlalu ke dalam atau keluar sangat. Kalau macam ni kira cantik lah. Next step, kita akan pasang crankshaft. Macam biasa, gosok sikit permukaan dekat sini bagi dia halus. At least tak nak bagi dia kasar lah. Dan main bearing ni pun kena beli yang oversize punya. Bearing yang ada lubang ni, tempat dia dekat blok. Manakala bearing yang tak ada lubang, kita kena pasang dekat dia punya cap. Kalau kita pasang terbalik, minyak tu dia tak akan dapat keluar. Last-last enjin pun jam nanti. Cara nak pasang main bearing ni senang je. Klipkan aja dekat tempat dia. Tekan bagi rapat dan ketinggian kiri dan kanan mesti kena sama. Bearing yang besar ni tempat dia dekat tengah.
Bila bearing dah pasang, double check ketinggian dia. Mesti kena balance kiri kanan dan dalam keadaan yang fit. Sebelum letak crankshaft, sapu sikit bearing ni dengan minyak enjin. Sekarang kita dah boleh letak crankshaft. Slow-slow letak. Pasang main bearing pada cap, just clip in je. Tekan bagi rapat dan ketinggian kiri kanan mesti more balance. Letak lagi sikit minyak enjin dekat crankshaft dan bearing cap. Masukkan cap. Lepas tu ketuk-ketuk manja sikit pakai hammer getah biar cap tu betul-betul fit. Kemudian masukkan dia punya bolt saiz 19 ni. Sebelum ikat, make sure cap duduk dekat tempat asal dia. Ikut balik marking dekat nombor atas ni. Macam biasa, nombor 1 start kira dari arah timing bell. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Dan dia punya anak panah ni, yang ni kan anak panah dia ni kan, semua mesti kena hala ke arah timing bell. Mesti ikut dia punya step dan sequence yang betul. Main bearing kita wajib ikat pakai torque wrench untuk dapatkan ikatan yang sempurna. Lain enjin, lain dia punya torque spec. Untuk enjin 4G13 ni, main bearing dia saya akan torquekan kepada 45 foot-pound bersamaan dengan 61 Nm. Main bearing cap ni sekali tarik je, tak perlu step by step. Macam biasa, ikat dalam bentuk pasangan. Start dari tengah, pergi ke luar secara bersilang-seli. Okey, cun. Kalau crankshaft pusing ringan je macam ni, memang sempurna dah tu kita punya cara ikatan dan torque spec. Okey, terbaik. Nak pasang ring pada piston ni, saya skip je sebab tak susah pun. Yang penting untuk ring yang nombor 2 ni, masa pasang pastikan huruf T ni dihadap ke atas. Sama juga untuk ring yang nombor 1. Huruf T kena hadap ke atas. Okey, sekarang ni kita nak setting piston ring cara yang betul Dia punya end gap kat sini, kita akan letak pada bahagian tepi dekat sini. Jangan letak pada bahagian tengah dinding sebab dekat situ tempat banyak dia main. Lepas tu dia punya kawan, dia punya pasangan, kita kena letak 180 darjah. Yang atas ni kan, kita letak dekat tepi sini. Okey, lepas tu untuk piston ring yang nombor 2, iaitu ring yang tengah ni. Okey, sekejap Okey, sama juga kita kena setkan dia. Kita letak dia pada dinding dekat tepi sini. Jangan letak dekat tengah Dekat tengah tu banyak tempat kawasan dia main. Lepas tu untuk ring yang nombor 1, dia punya pasangan dia ni, kita balas dia 180 darjah. Maksudnya dekat tepi sini. So dia akan jadi dalam bentuk X. 180 darjah, 180 darjah. Dalam bentuk X. Barulah enjin tu dia tak bakal minyak hitam, dia tak under power dan dia tak akan pelobai. Ini cara setting yang betul. Sebelum masuk piston, letak sikit minyak enjin pada ke-4-4 liner sebelum tolak dia ke dalam. Pasang kunrut bearing yang baru. Dan dekat kunrut cap ni pun sama. Tekan sampai rapat. Dan ketinggian kiri kanan dalam keadaan yang balance. Piston ni mesti kena masuk dekat liner asal dia balik Jangan tertukar tempat sebab wear and tear setiap piston tu lain-lain. That's why kita kena marking dulu pakai kabel tie supaya tak tertukar. Sapu sikit minyak enjin pada bearing. Nak masukkan piston ni, kita kena compress dulu ring dia sehabis yang boleh pakai special tools dia. Lepas tu slow-slow kita ketuk dan masukkan piston. Time nak masukkan piston ni, hati-hati sikit Jangan sampai kaki kunrut tu terkena pada journal. Kalau kena, journal tu boleh calar. Macam biasa, sebelum pasang, sapu sikit minyak enjin pada journal crankshaft dan kunrut cap bearing. Lepas tu, longkang dekat kunrut sini, dia akan duduk sebelah-sebelah dengan longkang dekat kunrut cap sini. Maksudnya, kita akan pasang dia sebelah-sebelah macam ni. Alright? Jangan terbalik. Okay geng, iklan jap. Mounting ni, dia specialist jual barang-barang suspension. Macam-macam adalah. Contohnya macam mounting engine, brake disc, brake pad, drive shaft, OAP, belting, bearing tayar dan macam-macam lagi lah. Banyak sangat. Kalau anda nak inspection dulu kereta anda, nak repair kemudian pun boleh, tak ada masalah. Tak payah bayar. Diorang inspection secara percuma je.
Dan kalau anda nak siap pasang pun boleh. Location workshop Mountain King dekat Batu Cave. Tempat memang luas gila, memang selesa, macam gudang, macam kilang. Air free, makan free, anda boleh layan diri. Boleh tengok Netflix, nak main Xbox pun boleh disediakan sekali. Nak tidur sambil-sambil tunggu kereta siap pun selesa. Tempat solat jangan risau, disediakan sekali. Servis memang mantap, harga yang berpatutan juga, dan kualiti barang pun terbaik. Dan anda juga boleh buat bayaran secara ansuran selama 12 bulan tanpa faedah. Sekali lagi, dengan menggunakan torque wrench, kita ikat conrod cap kepada 26 pound bersamaan dengan 35 Nm dalam bentuk pasangan secara silang seli. Sekali tarik je. Okey, terbaik. Bila dah settle, ikat conrod dan crankshaft ikut torque spec dan cara yang betul. Bila kita pusing je crankshaft ni, terasa ringan, lancar, smooth je. Dan pastikan crankshaft akan free sikit bila position dia pada TDC macam ni dan BDC macam ni. Okey, terbaik. Next, kita kena ukur conrod side clearance. Kalau ikutkan manual book, clearance dia mesti antara 0.1 sampai 0.25 mm. Rapat sangat tak boleh, longgar sangat pun jangan. Dan cap ni mesti kena ada sikit free play. Untuk kes ni, ke 4-4 cap, yes, ada free play sikit. Bila saya ukur ke semua 4 cap ni pakai feeler gauge, saya dapat 0.1 mm, which is spec clearance macam ni yang manual book tu nak. Dan semestinya ada kena check lagi 3 conrod tu. Untuk kes ni, ke semua conrod tu saya dah check dan dapat result yang konsisten, iaitu 0.1 mm. Memang terbaik lah. Alright, isi perut dalam blok dah settle. Sekarang kita akan pasang oil pump pula. Tapi sebelum tu, bersihkan dulu tempat antara blok dan oil pump bertemu dengan menggunakan brake cleaner. Sebab kalau permukaan tu tak bersih betul-betul, nanti boleh leaking. Pasang gasket dan letak sikit gam. Sapu nipis-nipis je pada kedua-dua belah gasket. Masukkan oil pump dan torkkan kepada 14 Nm. Sama juga pada water pump, sapu nipis-nipis je gam pada kedua-dua side gasket. Dan water pump ni sepatutnya kena torkkan kepada 13 Nm. Tapi disebabkan torque wrench saya start dari 14 Nm, so saya ikat je lah agak-agak pakai tangan. Janji tak bocor dah lah. Cukup. Next, masukkan semula bracket mounting engine dan ikat bagi kemas-kemas. Okey, cun. Sekali lagi, terbalikkan blok, kemudian kita pasang pula oil pickup. Macam biasa, gam dan gasket kena letak. Okey, cukup. Last kali, kita akan pasang oil sump. Untuk oil sump ni tak payah pakai gasket yang dia bagi. Cukup memadai, kita letak gam je. Kemudian, dengan berhati-hati, terlungkupkan oil sump ni. Kalau boleh, jangan gerak banyak sangat lah, nanti gam tu dah tak cantik. Lepas tu, anda ikat je ke semua bolt saiz 10 keliling sampai ketat sesedap rasa. Alright, bahagian blok dah siap pasang. Next step, kita akan pasang head dengan timing belt pula. Lepas tu, dah boleh naik enjin lah. Sebelum saya lupa, benda ni agak penting jugalah. Kita uji setiap piston tu, sepatutnya dia akan ada rasa longgar sangat-sangat sikit. Longgar sangat tak boleh, ketat sangat sampai langsung tak gerak pun tak boleh. Kemudian last round, kita double check, make sure tak ada sekat-sekat. Untuk kes ni sangat-sangat nice and smooth. Alright, bahagian blok kita dah siap pasang. Moga-moga lancar lah. Setiap bolt tu pun kita dah torkkan ikut spec. Clearance pun dalam factory recommend. Okey, sekarang jom kita cantum head pula. Sekarang ni kita dalam proses assembly component head. Setiap valve ni kita kena masuk balik dekat tempat asal dia. Jangan tertukar tempat sebab kadar kehausan setiap valve tu dia tak sama. Itu pasal saya susun dia macam ni. Dengan menggunakan valve grinding compound, kita letak sikit pada permukaan bibir valve dekat sini. Masukkan valve, lepas tu lapping je valve ni pakai valve grinder stick. Cara yang betul untuk kita grind valve adalah sambil kita pusing, gosok-gosok tu, kita kena juga main turun naik. Pentingnya grind valve ni sebab kita nak engine tu boleh keluarkan maximum power. Misal kata kalau valve tu bocor, compression dekat dalam chamber tak cukup, end up engine jadi lemau. Ulang proses ni dalam 2 ke 3 kali macam tu lah sampai anda yakin permukaan valve dengan valve seat tu dah sebati. Bila dah sebati, anda akan dengar bunyi halus. Nyaring je time gosok tu. Semestinya lah anda kena gosok lagi sebelah batang valve tu. Memang bersemut lah tangan. Batang valve tu kalau nak gosok adalah dalam 3 ke 4 minit macam tu lah. Bayangkan enjin yang ada 24 batang valve. Boleh bercakap seorang-seorang. Kalau nak cepat boleh je pakai drill. Next time saya share caranya macam mana. Bila ke semua 12 batang valve dah settle gosok, cuci sikit pakai petrol. Kat valve seat ni pun sama, biar dia betul-betul bersih.
Nak uji kebocoran valve, kita pasang dulu spark plug. Saya ganti plug yang baru teruslah, alang-alang. Masukkan ke semua 12 batang valve kat lubang asal dia. Lepas tu kita test tuang sikit petrol pada setiap chamber. Okey, baik, kita semua tahu sifat petrol ni dia senang meresap dan macam yang ada nampak, setiap chamber ni dia dapat hold petrol tu dari leaking. Masuk kat sini ke semua 12 batang valve tu kita dah pun gosok dan permukaan dia pun dah sebati dengan valve seat. Let's say kalau petrol yang ada tuang tu ada leaking, then ada kena gosok lagi lah valve yang bocor tu dan kena test balik sampai tak ada bocor. Untuk kes ni semua dalam keadaan yang terbaik. Seterusnya kita akan pasang valve seal, tapi kita keluarkan dulu valve dan jangan lupa susun ikut marking dia. Bila exhaust ada keluar asap hitam, ni lah valve seal yang orang suruh duk tukar tu. Cara pasang dia, tekan dulu dengan jari. Lepas tu ambil box saiz 10, ketuk slow-slow bagi dia fit. Sekarang masukkan balik valve ke dekat lubang asal dia. Spring valve ni jangan terbalik pasang. Tanda cat tu dia kena duduk sebelah atas macam ni. Letak washer dan valve pin ada 2 biji kiri kanan. Ambil tiup tayar motor dengan box saiz 17. Lepas tu ketuk je pin tu bagi dia lock. Bawah valve tu kena tahan dengan kain ataupun surat khabar boleh. Kalau macam ni kira okey. Ulang langkah yang sama lagi 11 valve tu. Sebelum dan selepas. Alright, sekarang head dah ready untuk dipasang. Disebabkan kita pakai gasket jenis karbon dan bukannya metal gasket, saya akan sapu gasket shellac compound. Kalau pakai metal gasket, baru sesuai pakai copper spray. Sapu shellac pada kedua-dua permukaan atas dan bawah gasket. Lepas tu slow kita letakkan dia. Pastikan semua lubang tu ngam dan finally kita dah boleh letak head. Okay, nice. Cara nak ikat head ni banyak mazhab dalam kalangan pomen. Kalau diikutkan buku manual, first torquekan dulu kepada 49 Newton and then longgarkan bagi habis ke semua bolt. Kemudian torquekan kepada 20 Newton. Lepas tu tarik 90 degree. Lepas tu tarik lagi sekali 90 degree. Settle. Tapi saya pernah dapat habuan pakai cara ni. Tarik punya tarik, last-last skru patah dalam. Separuh untuk blok, separuh lagi untuk saya. Padahal panjang skru tu saya dah ukur dalam spek tak lebih daripada 103.2 mm. Entahlah, mungkin saya tak pro tak pun tak ada ong agaknya. Kalau skru semua baru, yang tu saya confident sikit kalau ikut cara ni. Mungkin ada yang tertanya, bro asal tak tukar je semua skru baru? Memang tak le, sebiji skru ni saja pun dah RM30. Ada 10 batang dah 300. Kalau ada duit lebih tu, yang tu lain cerita lah. Kita buat bajet-bajet je. Yang mana boleh pakai balik, kita pakai balik lah. Okey, sekarang masukkan ke semua 10 biji silinder head bolt. First step, saya akan torquekan setiap bolt kepada 49 Nm secara silang-seli. Macam biasa, ikat dari tengah dulu, makin pergi ke luar. Second step, longgarkan bagi habis setiap bolt tu. Kali ni kita start pula dari luar, makin ke tengah. Tujuan kita longgarkan balik sebab nak rata dan rapatkan permukaan gasket dengan silinder head dan silinder block. Third step, torquekan kepada 40 Nm. Selepas setengah jam, naikkan torque kepada 50 Nm. Selepas setengah jam, final torquekan kepada 60 Nm. Alright, settle. Sebelum masuk camshaft, letak sikit minyak enjin dekat rumah dia ni. Sebab dekat tempat ni banyak geseran yang berlaku. And then, masukkan camshaft dengan berhati-hati. Pasang semula rocker arm sebelah exhaust dan sebelah intake juga. Serta masing-masing bolt saiz 12 ni, saya akan torquekan kepada 30 Nm. Last komponen yang kita akan pasang iaitu timing kit. Pasang dulu oil seal camshaft, just tekan bagi dia masuk rapat. Lepas tu baru ketuk-ketuk sikit atas bawah, kiri kanan bagi dia masuk secara fit dan sama rata. Yang penting jangan sengit. Kadang kalau dia sengit, enjin masa running nanti minyak boleh leaking pula. Masukkan camshaft pulley dan kita torquekan kepada 85 Nm. Next, pasang pula oil seal belah bawah. Macam biasa, ketuk slow-slow dari pelbagai arah dan make sure oil seal ni rapat dan center. Masukkan plate dan crank gear serta crank bolt. Sebelum pasang timing bell, set dulu marking sebelah bawah. Pin pada crank gear ni, kita kena buat straight dekat titik dekat marking atas ni. Pusing je pakai ratchet sampai 2 titik tu ngam.
Okey, makin bawah dah ngam. Makin belah atas ni pun sama. Tanda anak panah dekat camp polis ni, kita kena straight. Bagi dia lurus dekat takuk, dekat head sini. Make sure betul-betul lurus Jangan lari walaupun satu gigi. Sebab nanti enjin boleh jadi lost power. Kalau lebih sangat silap-silap, valve boleh bengkok. Bila makin atas bawah dah ngam, barulah kita boleh pasang timing belt. Tapi sebelum tu, pasang dulu timing bearing ni. Ada 2 bolt size 12 yang pegang dia. Spring ni, kita selit dekat celah ni. Selitkan flathead screwdriver dekat celah timing bearing ni. Lepas tu tolak dia ke belakang. Lepas tu sambil tu kita ikat kedua-dua bolt ni. Start masukkan timing belt belah bawah dulu. Kemudian selitkan pula pada sebelah timing bearing. Lepas tu kita masukkan terus pada camshaft pulley. Okey, sekali lagi make sure timing atas dan bawah mesti kena sama Okey, sekarang ni timing belt tengah kendor kan. So kita nak bagi dia tegang, kita longgarkan sikit bolt yang ada spring ni. Sikit je, tak banyak pun. Serta bolt lagi satu dekat atas ni. Nampak tak? Timing bearing tu dia dah tolak untuk tegangkan timing belt. Tapi still tak cukup tegang. So sekali lagi kita selitkan flathead screwdriver dekat celah timing bearing ni. Lepas tu kita kiau timing bearing ni ke depan. Agak-agak je lah, jangan tegang sangat. Barulah kita ikat 2 biji bolt ni sampai ketat. Okey, cantik. Kalau ketegangan dia macam ni, kira cantik lah. Tak terlalu tegang sangat ataupun tak terlalu kendor sangat. Bila dah siap pasang, kita pusing dalam 720 darjah bersamaan dengan 3 round macam tu lah. Pastikan tak ada sekat-sekat dan timing mark bawah kena ngam. Timing mark belah atas ni pun sama, kena ngam. Kalau tak ngam, tak sama, anda kena buka balik timing belt, anda kena adjust balik timing mark tu sampai sama, baru pasang balik timing belt. Untuk kes ni, memang terbaik. Alright, sekarang ni kita dah nak siap. Ada lagi satu benda yang kena buat. Jangan lupa adjust tailpipe. Tailpipe sebelah exhaust ni, saya akan adjust kepada 0.25mm. Cara adjust tailpipe ni senang je. Mula-mula, kita longgarkan dulu nut size 12 ni. Lepas tu, anda adjust pakai screwdriver mata tambah. Kalau rasa longgar tu, kita ketatkan lagi sikit sampai rasa nak ketat tapi tak ketat sangat. Longgar tak longgar sangat. Macam tu lah. Agak-agak rasa macam ada resistance tu, kira cun dah tu. Bila dah dah ada rasa resistance, ikat balik nut size 12 ni sampai ketat. Kan senang tu. Pada TDC ataupun top dead center ataupun senang cakap piston nombor 1 berada di atas lah. Kita adjust tailpipe nombor 1 dan nombor 3 ni sebelah exhaust pada 0.25mm. Dan kita adjust tailpipe nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 sebelah intake ni pada 0.15mm. Bila dah settle, pusing crank gear 360 darjah satu pusingan atau bersamaan dengan 180 darjah camshaft pulley separuh pusingan. Sekarang kita buat benda yang sama dan adjust pula tailpipe nombor 2 dan nombor 4 sebelah exhaust. Masih lagi sama, setkan clearance pada 0.25mm serta tailpipe nombor 5 sampai nombor 8 pada 0.15mm. Okey, terbaik. Valve cover gasket ni tukar terus kepada gasket yang baru sebab memang dia bagi sekali dalam overhaul kit tu. Dan 6 biji bolt size 10 valve cover ni sepatutnya kita kena torquekan kepada 3.5 Nm. Tapi disebabkan torque range saya start dari 14 Nm, so saya ikat je lah pakai tangan. Agak-agak je, jangan kuat sangat sebab bolt ni dia senang loose. Okey, cukup. Alright, finally anda dah pun tahu macam mana cara nak pasang setiap komponen enjin secara detail. Top spec yang betul dan ukur clearance ikut factory recommend. Rasa tak sabar pula nak running dekat kereta. Itu saya buat nanti dekat part 4 nanti. Saya akan test drive dan bagi tahu sekali berapa total cost saya beli barang-barang siap hantar ke engineering untuk buat job full overhaul ni. Okeylah, kita jumpa dalam part 4 iaitu final episode untuk full engine overhaul. Stay tune guys, semoga video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video part 4.